Baik. Ya, hari ini, pagi ini kita bincang berkaitan dengan perpaduan nasional, perpaduan sesama kita semua. Di tajuk ini saya cadangkan di sini lah, perpaduan tonggak negara bangsa. Semalam ada dua soalan yang diberikan kan. Ada yang berkaitan dengan pilihan raya tempatan, yang kedua berkaitan dengan silibus college community itu. Saya fikir itu mungkin kita akan bincang bahagian petang nantilah, jika kita berbincang berkaitan dengan soalan apa semua. Situ saya ulas berkaitan dengan persoalan itu, pilihan raya tempatan dan juga silibus college community ataupun course outline itu sesuai atau tidak. Hari ini kita teruskan dulu pagi ini. Kalau ikutkan jadual ni 8.30 hingga ini sampai pukul 10 ni slot kita. 10.30 kita akan 10 kita akan berhenti. Rehat. Betul 10 10.30. Okey. Baik. Explain tentang politik Malaysia pada zaman tech. Boleh. Nanti kita bincang. Ujung-ujung slot ni kita ulas lah. Hari ini kita bincang tentang perpaduan, topik perpaduan. Ini ke depan dia. Baik. Saya mulakan pagi ini. Kita mulakan pagi ini dengan merujuk kepada Al-Quran. Saya faham dalam grup kita ni, dalam peserta-peserta kita ni ada juga yang bukan Islam, bukan Muslim, bersama-sama dengan kita. Nah, ini bukan satu cubaan untuk berdakwah pada anda ke apa. Jangan salah sangka, ini kita berbincang sebab satu ialah yang pertama, Islam adalah agama majoriti dan agama bagi persekutuan. Jadi tujuan saya untuk meletakkan ayat Quran ini sebenarnya untuk menunjukkan bahawa agama ini yang selalu disalah faham, agama yang paling banyak disalah fahami dalam dunia ni, bukan sahaja di Malaysia, adalah agama Islam. Sebab orang melihat agama Islam sebagai agama yang mengancam perpaduan lah, agama yang menjurus kepada keganasan, menggalakkan, mempromosikan keganasan. Tapi sebenarnya dalam Quran itu ada beberapa ayat Quran, beberapa potong ayat yang memang sangat-sangat powerful. Sangat powerful dalam kerangka kita untuk membentuk penyatu paduan nasional bersama kita. Tinggal lagi bagaimana kita nak menterjemahkan dia dalam bentuk tindakan dan pelaksanaan itu. Jadi yang lemah itu adalah kita, yang tidak dapat untuk memahami sebenar-benarnya. Kita kata kitalah umat yang terbaik, kitalah umat yang kuntum khairah ummah, kamu ni semua adalah manusia terbaik, yang kamu ni adalah umat yang terbaik yang diturunkan dalam kalangan manusia. Kita klaim begitu, khairah ummah yang terbaik, tetapi kadang-kadang tindakan dan kelakuan kita itu tidak menggambarkan apa yang diutuskan ataupun diletakkan tanggungjawab ke atas umat itu. Jadi mungkin yang ini pun tidak akan mengubah apa-apa satu sesi begini, tapi mungkin sama-sama kita, sama-sama tuan-tuan, perempuan dan saya juga mengambil pengajaran daripada apa yang tertera. Jadi kita memang sentiasa perlu belajar lah. Tuan-tuan pun sama, saya pun sama juga. Ini adalah peringatan kepada kita semua. Jadi saya mulakan dengan ayat surah Hujurat itu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia semua ni, untuk semua, sungguh kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Kamu saling mengenali. Itu yang semalam saya sebut, lita'arafu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi baris yang pertama tu, kami ciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Tujuan dia tak lain tak bukan hanya untuk apa? Saling mengenali. Dan itulah dia prasyarat bagi pembentukan sebuah bangsa. Bila kita hidup bersama-sama, kita kata coexist. Nanti kita akan bincang lagi tentang itu. Coexistence itu. Hidup bersama-sama, kita mesti kena saling kenal mengenali. Quran dah bagi jelas dah.
Tinggal lagi bagaimana kita nak menterjemahkan di ta'arufu itu. Ya. Kepada benar-benar kita semua dapat menghadamkan surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian saya sambung lagi. Satu lagi surah Al-Maidah. Dua ayat ini kalau saya berkuliah, saya berceramah di mana-mana pun, saya tidak akan lupa untuk memetik dua ayat ni. Sebab pada saya, dia sangat-sangat memberikan kesan lah, memberi kesan khususnya kepada masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, masyarakat majmuk macam di Indonesia ni. Yang kedua ni, surah Al-Maidah ayat 8, wahai orang yang beriman, ini dia tuju kepada orang yang beriman, kepada orang Islam. Tadi kepada seluruh manusia, wahai manusia, yang ini wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Kemudian dibagi satu peringatan. Dan jangan sekali-kali, ayat yang digunakan itu, jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum atau satu golongan mendorong kamu untuk tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada siapa jua, kerana adil itu lebih hampir kepada takwa. Takwalah kepada Allah, sebenarnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Jadi yang pertama itu pada semua orang. Maksudnya semua mempunyai, yang ayat surah Hujurat tadi itu, semua orang mempunyai peranan untuk dimainkan. Itu dita'arafu, kenal mengenali. Orang Cina, orang India, orang Melayu ke, orang Iban ke, orang Kadasan ke, apa pun dia mempunyai peranan itu. Mengambil usaha untuk mengenali manusia yang hidup di sekeliling. Semua orang. Kemudian yang kedua ini dia seruan kepada orang yang beriman. Orang Islam dia kata apa? Pada kita mesti berlaku adil. Walaupun kadang-kadang kita ada rasa tak suka kepada, bukan kepada kaum sajalah, pada satu golongan, satu puak, satu pertubuhan, satu parti, satu persatuan. Walaupun ada perasaan itu, perasaan yang timbul. Tetapi Quran kata hendaklah kamu, jangan kebencian itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu lebih hampir kepada takwa. Powerful tuan-tuan. Power. Kalau kita baca dan kita fahamkan betul-betul, kita rasa hebat sungguh peringatan Tuhan kepada kita. Satu, dia suruh kenal. Yang kedua, dia kata jangan disebabkan kamu berbeza, jangan disebabkan kamu duduk di persatuan, pertubuhan, parti, kaum, golongan, warna kulit atau negara yang berbeza, hanya kerana kamu benci disebabkan itu, kamu berlaku tidak adil. Ini satu peringatan yang keras kepada kita. Jadi pagi ini kita mulakan dengan itulah, sebab memang tajuk ini tajuk perpaduan, penyatu paduan kaum. Saya kira sangat relevan untuk kita mulakan dengan petikan itu. Baik. Ini slide seterusnya. Perpaduan ini ada khususnya ini dua model yang saya petik ini adalah yang paling umum sekali. Ada lagi yang lain-lain yang tapi secara umumnya yang banyak berlaku di banyak tempat dalam negara ini adalah dua model ini. Sama ada kita guna model asimilasi atau kita guna model integrasi. Bagaimana model asimilasi ini? Model asimilasi A campur B campur C jadi A. Di A itu, A, B, C ini merujuk kepada etnik, kaum sesebuah negara. Apabila A majority campur dengan bangsa B, campur dengan C, campur dengan D. Semua bangsa itu hidup dalam satu kawasan, dalam satu negara. Mereka bergabung, campur mereka ini. Tetapi budaya, bahasa yang dominan adalah A. Semua orang perlu menerima A. Yang diamalkan oleh A, begitu. Itu adalah model asimilasi. Boleh dengar hello? Boleh. Senyapnya ni risau saya. Apa ni, tiba-tiba saya dengar macam dia bunyi lagu. Tuan-tuan dengar ke? Ada suara lagu tadi. Lagu budak. Tak ada Heran juga ni. Dalam apa ni, mic saya ni, earphone saya ni tiba-tiba bunyi dengar lagu budak menyanyi. Baik.
So itu modelnya, iaitu asimilasi ABC. Yang ini diamalkan, contohnya di mana negara yang mengamalkan asimilasi ini? Kalau negara yang dekat-dekat dengan kita, any idea? Indonesia. Ya, Indonesia. Satu lagi, hampir juga dengan kita, Thailand. Indonesia dan Thailand mengamalkan asimilasi. Kalau kita tengok di Thailand misalnya, di Thailand itu kita tengok, okey, kita ambil selatan Thailand. Selatan Thailand itu identitinya Naratiwat, Yala, Patani itu semua itu identitinya adalah Melayu sebenarnya. Selatan Thailand itu sebenarnya adalah utara bagi tanah Melayu. Asalnya. Selatan British dengan Siam. Katanya ya Jabatan negeri Melayu Utara. Identiti dialek Kelantan mungkin ada di sini. Boleh dengar dengan jelas tak? Putus-putus tak? Sekat-sekat. Boleh Okey. Jadi daripada Thailand ini identiti yang last kali tahun 1909 dan Siam Siaman itu menyebabkan semua orang terpaksa menganut. Terputus tak? Okey. Semua orang dah okey dah? Okey. Baik. Jadi semua orang terpaksa menganut ataupun mengamalkan ciri-ciri budaya, bahasa Siam. Sehingga kan namanya pun ditukar. Namanya pun ditukar. Kalau nama saya Sahul, kalau pergi Thailand jadi Piapong misalnya. Piapong ni pemain bola sepak tahun-tahun 80-an Hujung 80-an tu, siapa ingat lagi. Piapong Pion. Itu adalah nama pemain bola sepak. Jadi kalau kita pergi ke sana, nama kita pun kena tukar. Kalau duduk di sana. Itu adalah kenapa? Ada satu dasar yang buat pada tahun 1930-an, 28 atau 32 tahunnya, disebut dasar Ratanium. Dasar Ratanium. Dasar ini dibuat untuk mengubah semua identiti. Walau siapa pun kamu, kalau kamu duduk di negara ini, dia kena ubah. Bahasanya kena ubah, nama pun kena ubah, tuan-tuan. Kena bunyi Siam. Jadi itu yang dibuat oleh Thailand. Akhirnya semua. Dan jadi kalau dia bercakap sebab itu, akhirnya orang Melayu yang di selatan Thailand atau utara Kelantan itu bercakap Kelantan, akhirnya bunyinya bunyi Siam. Sebab apa? Sebab pengaruh daripada dasar pensiaman itu. Tapi itu adalah dasar dalam negara dia. Itu adalah dasar negara dia. Ya, betul. Kita akan masuk integrasi sekejap lagi. Dan kemudian di Indonesia juga begitu. Indonesia juga mengamalkan dasar asimilasi, iaitu meninggalkan semua adat budaya, agama tidaklah, agama kekal. Adat budaya, bahasa dan menganut satu adat budaya yang sama, iaitu budaya Indonesia. Dan budaya Indonesia itu budayanya ialah Jawa yang dominan, tapi bahasanya adalah Melayu. Bahasa Indonesia, tuan-tuan, adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang ambil dari mana? Dari Riau. Kepulauan Riau. Riau itu sebenarnya asalnya adalah sebahagian daripada Johor. Kalau kita biasa dengar Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau pada tahun 1700 lebih. Kesultanan Riau. Jadi tetapi disebabkan oleh perjanjian tadi yang British Belanda tadi yang semalam kita sebut 1824, itu menyebabkan Riau itu termasuk dalam wilayah jajahan Belanda.
dan kemudian hilang teruslah dari Johor masuk ke Indonesia. Inilah kesan daripada penjajahan. Itu Betul. sebenarnya Boleh betul-betul. menjelaskan sikit? Ya, Soalan saya sikit lagi berkaitan dengan Riau tu. Saya nak tanya okey. tentang Singapura tu. Dia dalam perjanjian British Belanda tu, Singapura tu di bawah pentadbiran British. Cuma dia status dia adalah sebagai pelabuhan ataupun masih lagi di bawah pentadbiran Johor. Kesultanan Johor maksud saya. Okey. Bila 1824 tu 1824 Singapura, okey, sekejap. 18, okey, 1819. Sebelum 1824 ada satu perjanjian 1819. 1819 inilah yang sebenarnya antara Singapura dengan Sultan Hussein di Johor itu. 1819. Jadi proses pengambilan Singapura itu berlaku lebih awal daripada perjanjian 1824. Ya, 1824 adalah sempadan antarabangsa antara British dengan Belanda. Tetapi pengambilan Singapura dari Sultan Johor itu berlaku lebih awal, 1819, 5 tahun lebih awal. Ya? Boleh? Okey, baik Doktor. 5 Cuma tahun ada lebih soalan awal. tambahan sikit boleh Doktor? Ya, silakan. Uh, bagaimana Singapura itu dikuasai apa ni penduduk asal tu dia menjadi minoriti di situ ya. Sebab saya ada terbaca berkenaan dengan kesilapan pentadbiran Kesultanan Johor pada waktu tersebut. Okey. Dia begini, bagaimana dia ambil alih dia begini. Dia port, bila dia jadi port 1819, bila dia ambil alih oleh British membawa masuk pekerja-pekerja. Khususnya banyak dari Republik Rakyat Cina itu. Masa itu belum ada Republik Rakyat Cina lah. Dari negara Cina dibawa masuk untuk bekerja. Jadi influx of imigran itu, kebanjiran imigran ketika itu pada tahun-tahun 1800, awal 1800 itu menyebabkan orang Melayu ini tenggelam populasi dia. Disebabkan industri. Macam semalam kita bincang, akhirnya orang Melayu dia tidak mahu terlibat dengan industri komersial. Dia tidak mahu bekerja dengan British. Sebab dia rasakan British ini orang asing dan dia tidak mahu terikat dengan orang asing. Tidak mahu bekerja dengan orang asing. Secara umumnya lah. Secara majoritinya begitu. Walaupun ada yang bekerja. Memang ada yang bekerja. Tapi secara dominannya begitu. Itu yang mereka meminggirkan diri daripada ekonomi komersial dan mereka kekal dengan ekonomi tradisional. Tetapi golongan yang datang dari luar pada waktu itu bekerja bersama-sama dengan British. Sebab itu konsep upah itu semualah ada upah, jaminan upah dan juga disebabkan oleh tekanan di negara asal mereka. Jadi itu menyebabkan akhirnya populasi itu meningkat. 1819 kemudian menjadi port yang sangat terkenal sebab geografi. Dari sudut kalau kita tengok dia pun duduk di bawah betul-betul lengkung. Betul-betul lengkung yang menghubungkan antara timur dan barat. Memang sangat strategik lah. Macam mana pun memang kena ikut jalan itu. Tak boleh nak mengelak. Itu yang menyebabkan akhirnya populasi orang asal peribumi atau orang Melayu tenggelam disebabkan oleh kemasukan pekerja. Dan itu satu proses yang panjang lah. Singapura tidak dilepaskan oleh British. Walaupun dilepaskan negara-negara lain, negeri-negeri lain dimerdekakan, akhirnya Melaka dilepaskan, akhirnya Pulau Pinang dilepaskan sebagai dari negeri-negeri Selat. Tetapi Singapura dia pegang sampai tahun 1963. Yang paling akhir dia lepaskan dan dia berstatus Crown Colony, tanah jajahan mahkota. Tanah jajahan mahkota. Tuan-tuan, dalam tulisan British disebut apa tahu? Singapura ini seumpama satu pulau yang berada di United Kingdom tetapi dia hanyut dan dia tersangkut di bawah semenanjung tanah Melayu itu. Itulah tanggapan oleh orang British ini terhadap Singapura. Betapa Singapura ini sangat keingresan. Pada tahun-tahun 1850-an lah lebih kurang, pada pertengahan abad ke-19, sejarawan menulis dan mengatakan Singapura 50 tahun lebih maju daripada negeri-negeri Melayu yang ada di semenanjung tanah Melayu. Kenapa? Sebab di sana tahun-tahun 1800 sudah ada apa? Sudah ada segala industri, dah ada percetakan. Sudah ada percetakan.
printing ini adalah satu daripada melambangkan kemajuan tamadun. Printing, press, kemunculan akhbar. Akhbar satu hal, printing apabila dia bercetak, sebab bercetak akan menyebabkan idea dan maklumat tersebar dengan lebih pantas dan lebih luas. Jadi di situ ada polis, ada tentera, ada telegraf, ada segala macam kemajuan, ada klinik, ada pejabat pos. Ya. Perkembangan itu berlaku di Singapura menyebabkan sejarawan menulis 50 tahun ia lebih maju. Sebab itulah hari ini pun kita tengok Singapura itu paling tidak dari segi teknologinya, dari segi urus takbirnya, dia kelihatan lebih advance daripada kita, lebih maju daripada kita. Sebab apa? Sebab awalnya memang dia sudah ke depan. Sebab dia dipacu oleh British. Dia ekonomi dia memang sudah dipacu oleh British. Dengan tanggapan apa tadi? Ialah Singapura ini umpama satu pulau yang United Kingdom yang hanyut ke bahagian timur ini. Dan satu lagi ada tanggapan tentang Singapura ni ialah Israel in the east. Singapura ini sebagai Israel di timur. Ini bukan sekadar cakap-cakap. Apabila Singapura, ini tajuk lain doa ni. Sikit je lah. Sikit je. Alang-alang kita dah masuk tajuk ni sikit. Singapura ni, apabila dia keluar dari Malaysia pada bulan 7 tahun 1965, perkara pertama yang dia buat ialah apa? Dia mengadakan hubungan dengan Israel. Itu perkara pertama yang dia buat. Mereka menghubungi Kementerian Pertahanan Israel itu, Kementerian Pertahanan ke Setiausaha Pertahanan Israel untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan khidmat nasihat daripada Israel bagaimana cara untuk hidup sebagai minoriti dari kalangan majoriti Muslim. Ya, ini yang dicatatkan dalam buku-bukunya ada pada saya Arab ni. Okey. Dia menghubungi untuk apa? Sebab apa? Israel, tuan-tuan, Israel dia hidup dalam kalangan di tengah-tengah negara Arab. Di kelilingnya ada bukunya Singapura apa semua ni. Ya. Dekat saya memang ada lah, bukunya ada di rak saya ni. Ada tentang Singapura semua. Ya. Kalau rajin, mainlah melawat. Baik. Israel itu hidup di tengah-tengah negara Arab, hidup di tengah-tengah negara Muslim dan mereka boleh hidup prosper, boleh hidup makmur. Jadi sama juga keadaannya Israel ni, Singapura kecil dan mereka hidup di tengah-tengah alam Melayu, rantau Melayu dan sekelilingnya dikelilingi oleh negara-negara majoriti Muslim. Indonesia terbesar di dunia, ada Malaysia di atas, ada Brunei, semua dikeliling dia. Untuk mendapatkan pandangan dari Israel, apa yang kamu buat? Bagaimana kamu boleh hidup dan makmur di tengah-tengah negara Arab, negara Islam? Itu yang Singapura belajar dari Israel. Itu cerita tentang Singapura lah. Baik, tadi asimilasi tadi. Indonesia pun sama buat asimilasi. Indonesia buat asimilasi pada zaman Soekarno. Zaman Soekarno, dia buat asimilasi, dia tukar nama juga. Kebanyakannya nama-nama orang Indonesia, walaupun dia dari etnik Tionghoa, dari etnik Cina. Kalau etnik Arab itu dia tidak obvious lah. Sebab nama Islam. Jadi ramai orang Islam di Indonesia juga menggunakan nama yang lebih kurang sama. Cuma orang Indonesia, dia menukar namanya kepada nama-nama yang kejawaan sebenarnya. Bunyi kejawaan, Purnomo, kan? Purnomo, Onggo, Wasito, memang ada dalam dokumen disebutkan. Nama-namanya itu disyadangkan oleh Soekarno untuk ditukar supaya mereka meninggalkan adat budaya yang asal, memutuskan hubungan dengan negara asal, bukan saja putus hubungan dari segi kewarganegaraan, tapi adat budaya. Itu yang dibuat oleh Indonesia. Itu model asimilasi. Yang model kedua ni adalah model integrasi. Model integrasi yang seperti yang kita dapat tengok di sini, A campur B campur C, dia jadi A, B, C. Dalam konteks Malaysia di sini, kalau di Semenanjung inilah pada asalnya orang Melayu majoriti campur dengan orang Cina, campur dengan orang India, tiga kaum yang dominan, tapi kekal sebagai A, B dan C. Kekal sebagai A, B dan C. Masing-masing boleh mengamalkan adat, budaya, bahasa masing-masing. Agama apatah lagi lah. Agama memang walaupun dalam asimilasi pun tidak ada campur tangan terhadap agama. ABC kekal sebagai ABC. Cumanya kali ini ABC itu dipandu oleh satu bahasa. Jadi elemen yang paling penting lah. Elemen yang paling penting
untuk kita, walaupun kita mengekalkan model asimilasi, walaupun kita guna pakai model asimilasi, walaupun kita gunakan model integrasi, model integrasi tetap juga yang menjadi penghubungnya adalah bahasa. Kita mesti memerlukan satu bahasa sebagai penghubung, dan bahasa itu mestilah kena dijunjung dan dihormati oleh semua kaum atau etnik yang wujud dalam sebuah negara itu. Baik, kita bercakap tuan-tuan yang membuat, kita bercakap soal kaum. Dari tadi saya duk cakap kaum. Dan dari kaum kita bentuk bangsa. Biasa dengar bangsa, kita kata tadi tajuk saya pun adalah pembinaan negara bangsa. Tapi kita bercakap soal kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Kadazan, Iban. Tapi kita cakap bina bangsa, negara bangsa. Sebenarnya antara istilah bangsa dan kaum ini ada perbezaan yang antara. Kaum secara umumnya saya sampaikan, kaum ini adalah apa yang kita dilahirkan daripada ibu bapa kita. Etnik lah, kaum etnik lebih kecil daripada itu dia pecah. So kita ambil kaum, kita katakanlah orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Iban, orang Kadazan, orang Murut, itu semua sebagaimana yang dilahirkan dari perut ibunya itulah yang merujuk kepada etnik atau kaum. Sedangkan bangsa tidak begitu. Bangsa tidak dilahirkan dari perut ibu. Bangsa dari segi, ini istilah politik ataupun istilah sosiologi lah. Bangsa tidak begitu. Bangsa ni, nation dalam bahasa Inggeris, nation. Bangsa ini dia boleh dibentuk, boleh ditempa, boleh dibina, boleh dimusnahkan. Kaum tidak boleh dimusnahkan. Kaum tidak boleh dimusnahkan. Kaum, kalau orang itu lahir sebagai dia itu etniknya, untuk kaumnya ialah Jawa lah ada sampai mati. Tetapi orang Jawa, orang Melayu, orang Cina, orang India boleh digabung-gabungkan menjadi satu bangsa. Bangsa apa? Bangsa Malaysia. Bangsa apa? Bangsa Indonesia misalnya. Jadi bangsa adalah sesuatu yang boleh dibina, boleh ditempa. Tetapi bangsa dia perlukan Bangsa Johor. Bangsa Johor, betul. Sebenarnya kan, bangsa Johor memang benda ni orang Johor berbangga kan dengan bangsa Johor kan. Sebenarnya bangsa Johor itu memang doable, sesuatu yang boleh dilakukan. Tapi sebagai ahli sejarah, saya tak setujulah dengan itu. Walaupun itu boleh dilakukan dari segi konsep politik, sosiologi, sejarahnya memang boleh ditumbuhkan, tetapi dia tidak bagus untuk jangka panjang pembinaan negara kita. Sebab apa? Bangsa Johor ada bangsa Johor. Nanti Perak akan kata apa? Kami pun tak kurang. Perak kata apa? Kami pun tak kurang. Jadi dia kata, kami bangsa Perak. So Sarawak akan kata, Johor boleh, Perak boleh, takkan Sarawak tak boleh. Sarawak akan buat bangsa Sarawak. Kelantan pula. Kelantan pun akan kata, kami ada bulu. Jadi kami pun nak bersatu juga. Kami membuat bangsa Kelantan. Akhirnya kita ada apa? Dalam bangsa Malaysia, kita belum lagi kita nak bentuk bangsa Malaysia, kita terpecah. Kita nak bergaduh bangsa mana yang paling power? Johor ke, Perak ke, Sarawak ke, Kelantan, Negeri Sembilan ke? Itulah satu perkara yang akan menghambat proses penyatu paduan nasional kita. Jadi walaupun ia memang boleh dilakukan, sebab apa? Sebab bangsa ni dia perlukan identiti khusus yang menaikkan kebanggaan kumpulan itu, golongan itu. Contohnya, salah satu elemen dalam pembentukan bangsa ni yang penting adalah kewujudan satu tonggak kesetiaan, satu sumber kesetiaan. Dalam kes Johor, bagaimana orang Johor itu dia boleh timbul kebanggaan sebagai perasaan bangsa Johor itu sebab dia advocated by the king. Konsep ini disokong dan dipromosikan oleh rajanya, dan rajanya mengatakan bahawa kita mempunyai sejarah yang berbeza. Kebanggaan kita lain, kita adalah negeri Melayu yang paling awal dimodernkan. Nampak tak? Sejarah itu digunakan. Kami dikata sebab salah satu-satunya raja yang menggunakan gelaran Maharaja ialah Johor sahaja. Negeri-negeri Melayu lain tak guna. Menggunakan gelaran Maharaja. Negeri pertama yang menerima pemodenan
British, negeri-negeri Melayu yang beraja ini adalah negeri Johor. Negeri yang paling lambat menerima antaranya ialah resident British atau penasihat British ialah Johor. Jadi, faktor-faktor sejarah ini diambil dan dipromosikan untuk menunjukkan bahawa kita unik. Kita tak sama dengan orang lain. Dan dalam lagu negara kita, lagu negeri kita sebut bangsa Johor. Dan negeri yang ada tentera dia. Ada tentera dia. Tentera apa tu? Timbalan Setia Johor. Askar Timbalan Setia Johor. Perak tak ada, Kelantan tak ada. Selangor tak ada. Perlis tak ada. Yang ada Johor. Askar Timbalan Setia itu. Jadi, identiti inilah yang dipromosikan untuk menaikkan semangat bahawa okey, kita berbeza dengan orang lain. Kita ada pakaiannya. Orang lain pakai cekak musang, dia pakai teluk belanga kan? Betul? Leher tu kan? Leher baju Melayu tu, dia pakai leher betul teluk belanga kan? Dan leher bulat tu dan cekak musang. Kita semua pakai yang 5 butang tu, dia pakai 1 butang aja. Dia berbeza. Orang lain lepas luar, kalau pakai samping lepas luar baju Melayunya. Johor tidak. Dan Johor lepas luar kat orang lain, samping bajunya di dalam, sampingnya di luar. Nampak tak? Benda-benda ni walaupun kecil sebenarnya, dia sedang mempamerkan identiti yang berbeza dengan negeri-negeri lain. Jadi apabila kita berbeza dengan orang lain, kita cuba untuk menjadi eksklusif. Kita cuba untuk menimbulkan keeksklusifan. Okey, kita bertiga, berempat sama. Kita tak sama dengan orang lain. Orang lain makan laksa guna ni laksa lah. Kita laksa Johor, kita guna apa? Spaghetti katanya. Kan? Orang Johor makan laksa guna spaghetti. So dia kata, okey, inilah ciri hebat kita. Orang lain pakai laksa hat putih tu. Kita pakai spaghetti, main hang. Spaghetti yo. Jadi dia kata, okey, nampak kita berbeza dengan orang lain. Jadi kita gunakan ini sebagai alat untuk pembinaan bangsa Johor supaya kita berbeza dengan orang lain. Dan memang betul, mereka, saya fikir to some extent they succeed to form the bangsa Johor itu. Sebab dia tengok dalam perlawanan bola sepak ke apa semua ke, mereka approach mereka, pendekatan mereka agak berbeza. Tapi ini satu proses yang panjang lah. Satu proses yang panjang. Cumanya kalau ini terus menerus berlaku begitu, dia tidak sihat dalam konteks negara. Hello. Ya, doktor. Okey, boleh clear Boleh. Okey. Baik. Kita beralih kepada untuk perpaduan kita ni untuk perpaduan kita ni, jadi kerajaan pun memang memainkan peranan lah. Okey, dari dulu sampai sekarang dalam kementerian kita pun ada dan setiap kali kabinet ditubuhkan ada kementerian perpaduan yang akan ditubuhkan. Kementerian Perpaduan lah, Kementerian Integrasi Nasional. Dan antara portfolio yang paling penting dan paling perlu digerakkan dan diberikan modal yang besar bajet yang besar adalah perpaduan ini. Sebab apa? Sebab kalau kita nak bentuk sebuah negara yang stabil, yang makmur, yang maju, kita mesti, yang pertama kita kena pastikan bahawa manusia-manusia yang hidup dalam negara itu dia hidup dalam keadaan yang harmoni. Katakanlah tuan-tuan, kita hanya memfokuskan kepada sains dan teknologi, pencapaian sains dan teknologi, peluang kerja, bina industri itu, industri ini. Tetapi orang yang nak menjalankan proses itu, nak menyertai tenaga kerja, orang yang nak dididik itu ataupun orang yang mendidik, orang yang bekerja, semua itu tidak boleh hidup dengan harmoni. Tidak boleh coexist, tidak boleh hidup bersama. Adakah kita boleh berjaya untuk bekerja dengan aman? Contohnya kita buat kilang
industri besar-besar apa semua kan, Tesla masuk. Tapi kita duk bergaduh sesama sendiri. Ya, antara kaum-kaum, antara etnik-etnik yang ada itu. Adakah kita boleh mencapai kestabilan? Boleh mencapai kemakmuran? Pasti tidak. Kita akan belum sampai kilang duk bergaduh. Balik daripada kilang bergaduh. Esok 10 hari duk bergaduh, kilang pun tutup. Industri ekonomi pun jatuh. Jadi pembinaan manusia ni satu tugas yang sangat besar dan sangat berat. Ya. Itu memang menjadi satu, selain daripada kita, usaha daripada kita, kerajaan mempunyai peranan yang sangat besar lah. Kerajaan mempunyai peranan yang sangat besar. Dan dasar perpaduan negara ada di Gubal. Dasar perpaduan negara ada di Gubal dengan menyatakan permasalahan, ya, solusi-solusi, kemudian dia mecah kepada strategi lah apa yang kita nak buat. Jadi ada dokumen dasar perpaduan negara itu, nanti saya akan kongsikan kepada anda dalam kumpulan nota yang saya akan emailkan kepada penganjur nanti. Nanti mungkin penganjur akan boleh sebarkan semua. Sebenarnya anda boleh dapat je dari Google. Dasar perpaduan negara akan keluar perpaduan. Ya, tapi tak apalah, saya dah ada semua pada saya akan panjangkan. Bila kita ada masalah, baru kita boleh tahu masalah itu macam mana nak diatasi. Apakah langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi masalah itu. Dan melalui dasar perpaduan negara ini juga, tuan-tuan, kita mencipta indeks perpaduan nasional. Seperti mana yang tertera di kaca ni tadi, di skrin ini. Dari 2020-2021 ini indeksnya. Ya, ada cara pengiraannya, indeks perpaduan nasional IPNAS ini. 2020 kita pada indeks kita ialah 0.567. 2021 indeks kita 0.6. Ya. Dan kita mengunjurkan menjelang tahun 2025 kita mencapai 0.7 indeks kita. Dan dihabarkan, saya baca 2022 tahun lepas indeks kita adalah 0.62. Ada peningkatan sedikit. 0.02 mata. Jadi nampaklah adalah peningkatan. Maksud tidaklah kita menurun ataupun merosot indeks perpaduan kita. Maksudnya ada masalah yang lebih banyak yang timbul. Maksud kita semakin okey. Semakin okey berdasarkan penilaian-penilaian. Baik, cuma beginilah. Kita merdeka sudah 67 tahun. Pada tahun ini kita merdeka sudah 67 tahun. Dan kita adalah antara negara yang saya kira agak malang lah. Malang bukan disebabkan malang dari segi negara itu malang, bukan. Kita ni. Sebab apa? Sebab kegagalan kita untuk mencapai kesepakatan, untuk mencapai persefahaman, lita'arufu tadi itu. Kenal mengenali itu setelah 67 tahun. Tak ada negara baru yang seteruk ini, yang masih lagi selepas 60 tahun, hampir 70 tahun kita mereka masih lagi bincangkan kita sebenarnya nak cakap bahasa apa. Sistem pendidikan kita apa yang terbaik sebenarnya. Bahasa apa yang nak digunakan di sekolah misalnya. Inilah masalah kita selepas 67 tahun, tuan-tuan. Di Singapura tak ada masalah itu. Adalah sikit-sikit. Di mana pun negara yang mempunyai pelbagai etnik akan ada masalah kecil-kecil. Tetapi masalah nak menentukan bahasa apa, nak bercakap guna bahasa apa, nak bercakap bagaimana, nak memahami antara budaya, nak memahami antara agama, itu belum lagi prejudis prasangka ketika waktu pilihan raya. Waktu pilihan raya misalnya. Semakin buruk kalau kita tengok macam, kalau waktu pilihan raya lah, kita rasa macam negara kita ni dah nak musnah perang macam itu gayanya. A kata B, B kata A, duk mengutuk sama sendiri, duk menyebarkan ideologi-ideologi yang tak betul, menyebarkan cakap-cakap, tuduhan-tuduhan. Saya kira malang, tuan-tuan. Kita tak kesian dengan diri kita dan tak kesian dengan anak cucu kita, generasi-generasi anak-anak kita dalam keadaan negara yang sentiasa berfikiran prejudis. Ini dia masalah kita sentiasa prejudis. Kita duduk sama-sama. Semua orang ni, saya bercakap ni untuk diri saya. Untuk diri saya dan untuk semua yang ada di depan kita ni. Kita terdiri dari pelbagai kaum, pelbagai etnik, pelbagai agama. Dan minda kita ni sentiasa berasa prejudis. Sedangkan tadi ayat Quran dah sebut dah.
Dan janganlah kamu, surah apa, Maidah dari ayat 8, dan janganlah kerana kebencian kamu. Dikata kerana kebencian kamu. Kalau kerana kebencian pun Allah melarang kita berlaku tidak adil. Kita bukanlah hidup dalam kebencian bersama kaum, bersama agama di Malaysia, bukan. Kita ada sedikit prejudis. Yang disebabkan kita tidak ada li ta'arafu tadi itu, kita ada sedikit prejudis. Bukan kebencian pun, prejudis. Dengan prejudis. Kalau kebencian pun dilarang untuk berlaku tidak adil, apatah lagi hanya dengan prejudis kita berlaku tidak adil. Ya? Ini satu peringatan keras oleh Creator, our Creator. Our Creator bermaksud semua. He created all of us. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang satu itu menciptakan semua kita. Sebab itu dia kata, wahai manusia tadi, ya ayuhan nas. Wahai manusia. Jadi peringatan untuk kita semualah. Semua kita dapat berubah. Tuan-tuan, kita semua guru. Saya guru. Tuan-tuan dan perempuan yang berada di depan ni pun guru. Peranan yang paling penting untuk mengubah masyarakat ni, tuan-tuan, guru lah. Kalau kita jadi ketam, kita ajar anak-anak kita, anak-anak murid kita, pelajar-pelajar kita berjalan sengit, berjalan mengiring, itu mereka pun akan ikut macam kita. Betapa satu ilmu yang salah kita sampaikan, satu pendapat yang salah, satu prasangka salah yang kita sebarkan di dalam kelas kita, dalam kuliah kita, akan menyebabkan seluruh masyarakat rosak. Dan dengan rosaknya masyarakat itu, tuan-tuan, rosak juga agama kita. Agama kita, agama rasmi. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan Islam sebagai agama persekutuan. Dan kemudian kita akan menyampaikan maklumat atau gambaran yang sama. Silakan. Waalaikumsalam. Saya tak ingatlah, tahun lepas ke 2 tahun yang lalu, saya rasa benda ni viral satu pencara, saya rasa tak silap saya macam politeknik, tapi saya tak ingat dekat mana lah. Dia mengajar subjek ini rasanya. Sampai pub yang ini, topik-topik ini kan sensitif. Tapi saya sebab saya tak nak tengok apa yang dia cakap tu, mungkin sebab saya pun tak nak jadi sensitif lah. Tapi daripada apa yang disebarkan, macam kata pensyarah tu macam macam nak cakap, ketika dia menyampaikan benda tu, dia sangat yalah, mungkin kerana yalah orang Melayu, tapi dia punya semangat kemelayuan tertinggi dan sebagainya. Okeylah. So agak sensitif sehingga kan ada pelajar dia, saya tak pasti pelajar yang rakam tu Melayu atau sebaliknya, dan di-viralkan pengajaran pensyarah tersebut. Ini yang tak best ni, doktor. Cuma saya tak melihat. Silap saya lah tak melihat kan. Adakah pensyarah tu mengajar cara tak betul, point dia, cara dia menceritakan bab-bab sensitif ni silap ke apa kan. Tapi yang ini yang kita kena hati-hatilah, sebab pelajar kita ni bukan macam generasi X lah. Saya generasi X kan. Mereka suka ada phone di tangan dan rakam dan sebagainya. Jadi kita nak macam mana adakah kita sex sebenarnya kalau ikutkan tak boleh rakam benda tu kan. Bila diedarkan akan menyebabkan nanti persepsi bertambah-tambah lah. Yang orang ni sokong salah faham, salah sangka semua lah. Doktor, macam mana cara kita nak mengajar supaya benda tu kita address elok-elok, lepas tu tiada menyentuh sensitiviti perkauman. Itulah persoalan saya. Okey, baik. Jadi topik ini sebenarnya macam mana cara kita nak approach itu semua sebenarnya ada dalam kuliah kita yang seterusnya selepas ini, iaitu berkaitan dengan best practices in PDP kan. Amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Di topik itu nanti memang saya ada sentuh tentang do's and don'ts, apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam kuliah kita, yang supaya kita boleh elakkan. Jadi insyaAllah yang dalam kuliah yang berikutnya kita akan bincang secara mendalam tentang yang itu. Boleh Puan Intan? Baik. Cakap tentang apa tadi? Dah lupa. Okey, tak apalah, kita bercakap tadi tentang soal prejudis antara kaum, antara itu semua. Jadi kita setiap seorang daripada warga Malaysia, kita semua mempunyai peranan untuk menjadi ejen perubahan. Kita adalah guru-guru. Tanggungjawab pada kita lah
Selepas mati semua kita disoal Saya disoal, tuan-tuan dan perempuan juga disoal. Apakah peran masyarakat, apakah sumbangan untuk menyampaikan kebenaran? Yang kedua, yang ketiga. Hello. Ya, teruskan tuan. Hello. Dengar doktor, dengar. Dengar. Dengar saya Dengar, teruskan. Mak, doktor Boleh dengar saya tuan? Oh, dengar, tapi dah putus-putus juga. Putus. Sekarang okey tak? Okey. Doktor, putus-putus lah doktor. Masih lagi sekejap Kejap okey, kejap tak. Baik. Internet saya memang sediakan internet yang alternatif ni. Kalau tidak internet opsi, saya gunakan terus hotspot dari telefon saya. So saya memang standby antara dua ni. Setakat ni okey ke tuan-tuan boleh dengar? Dengar jelas ke sekarang ni? Doktor. Jelas. Boleh Baik. Saya mohon maaf lah atas kelemahan ini. Sebab internet kita tak boleh nak kawal network dia tu. Tapi saya cuba untuk adakan hotspot ni, dua-dua ni. Baik. Jadi kita masuk poin yang seterusnya. Ini poin yang penting juga lah, fiqh muwatanah. Tuan-tuan, fiqh muwatanah dan fiqh ta'ayush, dua perkara ni. Bunyi Arab lah, kalau bunyi Arab je kita pun rasa gempak lah kan. Tapi sebenarnya benda tu dah ada dah. Dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Inggeris ada. Cuma bila dia dalam bahasa Arab, dia ada bunyi keislaman itu memang sebenarnya dia membawa. Bila dia ada bunyi ke Arab itu sebenarnya kita bawa sentimen, prinsip-prinsip yang agama Islam sebarkan atau agama Islam anjurkan kepada kita. Jadi saya nak menyampaikan bahawa khususnya peringatan kepada orang Islam, bahawa kita ini mempunyai peranan yang lebih untuk menunjukkan macam saya kata tadi itu, Islam sebagai agama rahmah, turunnya Nabi Muhammad itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Kemudian kita pula kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat terbaik yang diturunkan dalam kalangan manusia. Jadi Quran dah sebut apa peranan kita sekarang ini. Peranannya ialah untuk inilah dia, kita nak menyampaikan benda yang paling hampir kepada kedamaian, kepada keamanan, kepada perpaduan, kepada kebenaran. Kita nak bawa kepada titik yang paling hampir kepada itu. Jadi peranan itu kita perlu mainkan sebaik-baiknya. Jadi fiqh muwatanah. Fiqh muwatanah ini sebenarnya dianjurkan, dibincangkan secara mendalam oleh Syekh Yusof Qaradawi yang baru meninggal. Profesor Syekh Yusof Qaradawi. Fiqh muwatanah ini fiqh kewarganegaraan. Coexistence. Fiqh hidup bersama. Hidup bersama. Tentang ini, dalam Quran ada dalam ayat yang saya tulis itu Mumtahanah, itu maksud Allah tidak melarang, antaranya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri ini. Sungguhnya Allah menyukai orang yang adil. Sekali lagi, Tuhan menyebut tentang prinsip adil ni. Maksud kalau kita hidup bersama, tidak ada larangan untuk berbuat baik, untuk berlaku adil. Tidak ada. Dan itu pula menjadi satu kewajipan kepada kita untuk berlaku adil sesama manusia ni. Yang hidup coexist ni. Fiqh ta'ayush itu. Maksudnya Quran memang menekankan bahawa apabila kita hidup, macam semalam kita berbincang tentang Madinah. Negara Madinah, negara pertama yang ditumbuhkan oleh Nabi. Hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 632 Masihi. 632 atau 633 Masihi lah. Pada tahun 13 tahun selepas di Mekah itu, Nabi berhijrah ke Madinah dan Nabi menumbuhkan negara Madinah, menggubal sahifah Madinah, piagam Madinah. Dalam itu menunjukkan tentang bagaimana coexistence diiktiraf. Kehidupan, hidup secara bersama dengan orang Yahudi, orang Nasrani, iaitu orang Kristian, dan juga orang yang bukan daripada dua agama ini. Dan sudah tentulah orang Islam sebagai majoriti. Dan citizenship, kewarganegaraan itu juga
disebut dalam Sahifah Madinah. Sebab itu saya kata tuan-tuan, kita dah ada model yang cantik dah. Hebat dah kita. Kita dah ada banyak rujukan-rujukan. Tadi kita sebut tentang Al-Maidah, kita sebut tentang Hujurat, kita sebut tentang Mumtahanah, kita sebut tentang Sahifah Madinah. Tapi sekarang ni kita sebut setakat di lidah sajalah. How do we transpire this into action? Bagaimana kita menterjemahkannya pada tindakan? Saya bercakap ni pun sama juga lah. Ini teguran untuk diri saya. Dan nasihat untuk kita bersama. Bagaimana kita dah ada dah semua panduan-panduan, alat-alat ini semua. Tapi bagaimana kita menggunakan alat ini? Bagaimana kita menggunakan panduan ini dalam realiti sebenar? Fiqh Muwatanah ini dia memecahkan. Fiqh Muwatanah memecahkan tuduhan-tuduhan kafir harbi yang menyebabkan kita berpecah belah. Ini satu yang berat menjadi isu dalam negara kita beberapa tahun yang dulu, tuduhan ataupun labelan kafir harbi. Kafir harbi ini satu tuduhan yang labelan yang sangat berat, sebab kafir harbi ini, labelan ini boleh menyebabkan berlakunya keganasan, kekerasan, peperangan, pembunuhan. Bukan saya cakap, tuan-tuan boleh google aja kafir harbi bagaimana dia ditentang oleh beberapa mufti juga, oleh mufti, oleh majlis fatwa yang mengatakan tidak boleh melabelkan begitu sebab implikasinya sangat besar, konotasinya sangat besar. Itu yang Syekh Yusuf Qaradawi bincang tentang fiqh muwatanah, fiqh kewarganegaraan, bahawa kita ini diikat sebagai warga negara Malaysia. Semua orang warga negara Malaysia, dan warga negara ini ada panduan dia. Apa dia? Kita bincang semalam, perlembagaan yang mengikat kita. Jadi semua bangsa, semua kaum, semua agama, kita berpegang dengan satu sumber undang-undang yang tertinggi dalam konteks bernegara. Jangan pula kita kata Quran dan hadis tinggi. Memang tidak ada penafian terhadap itu. Bagi kita umat Islam, Quran dan hadis lah yang paling tinggi. Tetapi kita sedang bercakap soal kenegaraan, bernegara. Sebab itu Nabi pun buat, walaupun ada Quran dan hadis, Nabi menerima wahyu, masih lagi menerima wahyu, Nabi buat Piagam Madinah, Sahifah Madinah. Sebab itu adalah konteks bernegara. Konteks bernegara. Konteks bernegara dia satu panduan yang lain, dokumen yang lain yang mengikat kepelbagaian itu, koeksistensi itu. Dia Sahifah Madinah dicipta. Begitulah kita, perlembagaan negara kita dicipta dengan meletakkan beberapa peruntukan yang khusus yang perlu dihormati. Itu tadi semalam kita bincang tu, 4 unsur tradisi. Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putra Sabah Sarawak. Tuan-tuan, masalah kita ialah apabila kita membaca 4 ini, kita tak baca sampai habis. Kita tak baca sampai habis. Khususnya para pembenci, para penghasut, para pemain-pemain segelintir pemain politik yang suka petik benda-benda ini di luar konteks untuk menimbulkan hasutan, menimbulkan ketakutan. Tuan-tuan, perkara 3, Islam sebagai agama persekutuan ada sambungan dia. Tetapi agama lain boleh diamalkan secara aman dan bebas dalam mana-mana bahagian persekutuan. Tuan-tuan boleh rujuk. Tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk perlembagaan persekutuan. Raja yang di Pertuan Agong macam saya sebut semalam adalah ketua bagi negara. Ketua bagi seluruh warga Malaysia. Itu dari fiqh muwatanah tadi itu. Ketua bagi seluruh warga Malaysia, baik apa kaum dia sekalipun. Perkara 152. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tetapi bahasa lain boleh dipertuturkan, boleh diamalkan, boleh diajar dan dipelajari dalam mana-mana bahagian persekutuan. Nampak? Yang keempat tadi itu 153 perlembagaan persekutuan. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Putra Sabah dan Sarawak. Di bawah itu dan dikata peranan tanggungjawab yang di Pertuan Agong untuk melindungi ini tadi. Kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putra Sabah dan Sarawak, dan kepentingan sah kaum-kaum lain di Malaysia. Dia ada dan, tuan-tuan. Bawah itu. Perkara 153 disebut dengan jelas. Tapi kita dok petik yang atas untuk apa? Supaya kita menimbulkan permusuhan sesama kita. Supaya kita menimbulkan prasangka, prejudis sesama kita. Sebab tu saya kata perlembagaan dah berubah dengan cukup cantik lah. Saya tak kata dia sempurna. Sebab memang ada pindaan-pindaan berlaku. Dan dokumen manusia memang tidak akan jadi sempurna. Memang pindaan-pindaan berlaku, tetapi dia cantik.
Cantik bermaksud apa? Dia memang sangat futuristic, memandang ke harapan. Dalam setiap zaman dia boleh adapt perlembagaan ini, dan di mana-mana yang perlu pindah kita pindah sikit-sikit. Tapi yang asas ini tadi, unsur tradisi ini dia dah ada dah semua. Caveat dia yang disertakan dalam itu. Tinggal lagi kita ni faham ke tidak? Kita ni, saya yang membaca, tuan-tuan dan perempuan yang membaca. Sekarang ni kalau dah faham, tugas kita ialah untuk menyebarkannya kepada pelajar-pelajar kita. Tuan-tuan ada college community, satu kelas ada 20 orang, 30 orang kot. Berapa satu kelas capacity dia di sana? Di college community? Maksimum 30 orang. Satu kelas Baik. So dalam 30 orang. Satu orang tuan-tuan menyampaikan kepada 30 orang. Dalam kelas saya kadang-kadang ada minimum dalam 25 orang, maksimum boleh pergi sampai kalau mass lecture tu kuliah umum tu, kuliah yang besar tu boleh pergi sampai 80 orang, 100 orang. Jadi saya seorang menyampaikan kepada 80 orang. Tuan-tuan, setiap seorang menyampaikan kepada 30 orang pemahaman ini. Yang selama ini kita tak faham tentang, ataupun kita tidak didedahkan tentang kewujudan itu, keseimbangan di dalam perlembagaan itu. Yang ada itu tentang fiqh muwatanah, tentang fiqh ta'ayush, tentang citizenship, tentang coexistency, kewarganegaraan dan kehidupan bersama. Dan ia seiring dengan Quran. Baik. Doktor, Yang ketiga, saya. okey doktor. Saya pernah terdengar mantan Perdana Menteri kita berkaitan dengan dasar perpaduan negara ni. Kan? Dasar apa? Dasar perpaduan negara yang telah dilancarkan DPN, kan? Dan dia seiring apabila dilancarkan dia seiring bagi menyokong dasar kemakmuran wawasan negara tu, kan, 2030. So dia adalah dia punya rangka tindakan blueprintnya 2021-2030, right? Okay, sekarang ni kita dah menghampiri tahun 2023, kan? Next year 2024. So ada 6 tahun lagi yang mana dia menetapkan aspirasi perpaduan tu nak dicapai. Maknanya dalam tempoh 6 tahun lagi, iaitu ke tahun 2030. Okey. Jadi bagi saya lah, saya rasa memang sukar untuk tahun 2030 benda itu tercapai selagi di peringkat asasnya, terutama di peringkat rendah, di sekolah rendah, masih lagi kita ada 3 aliran sekolah dan sebagainya lah. Setuju tak doktor perkara? Adakah dengan wawasan ataupun dasar perpaduan negara yang mereka cadangkan ini, dia kata ingin capai pada tahun 2030, ianya akan berjaya? Baik. Okey. Pandangan Cik Nazar tu kaitan dengan 2030 kita boleh capai ke tidak. Memang setiap kali kita buat apa-apa dasar pun kita meletakkan unjuran. Kita meletakkan unjuran pada sekian tahun. Dari sekian tahun sehingga sekian tahun. Dasar ekonomi baru kita letak dari tahun 1970 hingga 1990. Kemudian kita buat wawasan 2020, Tuan Mahathir pernah mengumumkan pada tahun 1990 menjelang tahun 2020, dalam tempoh 30 tahun kita nak menjadi negara yang maju. Kemudian kita ada wawasan kesemakmuran bersama apa semua tu. Sama jugalah ada pelan industri, pelan induk pendidikan negara, ada dasar perpaduan negara, macam-macam pelan. Kita ada sebenarnya time frame itu sebenarnya untuk meletakkan meletakkan target, sasaran. Walaupun kita tidak capai sepenuhnya, kita bergerak ke arah itu. Kalau kita tidak ada langsung time frame, kalau kita letak umum aja, dasar wawasan kesemakmuran bersama, tak ada apa, tahun, apa benda? Sampai bila kita nak buat ni? Sampai lama-lama ni ke? Ataupun sebab bila kita ada time frame, sampai 2030 baru kita akan bergerak.
dan kita akan buat blueprint, cetak biru dan segala gerak kerja. Okay, tahun pertama kita kena capai ini, tahun kedua kita capai ini, tiga capai ini, keempat capai ini. Ya. Apa yang dicakap tu memang kita memang mungkin belum capai lagi. Hatta wawasan 2020 pun lidah 2023. Ya. Orang yang melontarkan idea wawasan itu pun masih lagi hidup. Tapi kita tengok negara kita belum capai kemajuan pun. Jadi adakah kita kata langsung tak guna wawasan 2020 itu? Pada saya tidak juga. Sebab pada zaman itu ketika diumumkan itu tahun 1990 memang kita kena ada satu vision. Satu vision dan semua orang bergerak ke arah itu. Dari segi perpaduannya, dari segi kemajuannya, teknologi, pembinaan, ya, pendidikan. Cuma akhirnya setiap kali kita nak pergi itu kita akan ada hambatan-hambatan, sekatan-sekatan, kekangan, halangan. Kalau wawasan 2020 dulu ada sekatan dia, halangan dia. Akhirnya apa? Keruntuhan, kejatuhan ekonomi, kemudian ada ketakstabilan politik. Berlaku sama je macam sekarang ini. Tapi masalah kita macam yang dibincangkan, akhirnya kita buat dasar apa pun yang nak merealisasikan, nak mempraktikkan itu ialah manusia. Walaupun kita ada AI ke, robot ke, apa benda semua itu, dia tidaklah menjadi ejen kepada pencapaian ya, segala dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan itu. Yang nak merealisasikan segala dasarnya itu kita, saya dan tuan-tuan dan puan sekalian. Khususnya kita yang bergelar guru ini. Guru sekolah dari tadika, dari sekolah rendah, sekolah menengah, college community, universiti, college mana-mana, kita ni lebih mempunyai peranan yang lebih besar untuk dasar dalam semua dasar-dasar yang berkaitan, bukan dasar-dasar industri lah, dasar-dasar yang berkaitan ini, kaitan dengan kemanusiaan ini, dia mesti ada bercerita tentang kemajuan, penyatu paduan, perpaduan. Baik dulu dasar ekonomi baru, sebab akhirnya matlamat dia memang perpaduan nasional. Rukun negara yang kita gubal itu, mula-mula kita buat rancangan Malaysia kita yang pertama, rancangan Melayu, semuanya menjurus kepada perpaduan nasional, penyatu paduan kaum. So, ini bukan satu usaha yang ringkas, yang pendek, yang terhad, yang mempunyai period dia, tetapi satu usaha yang berpanjangan lah. Dan kita adalah pemain-pemain dan ejen-ejen penting, aktor-aktor penting dalam semua dasar-dasar yang ada ni. Okey. Baik, kita teruskan kepada rukun negara. Yang keempat ialah rukun negara. So, kita akan pergi dalam sikit rukun negara ni. Assalamualaikum doktor. Ya saya. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya ni doktor, saya rasa minda saya pada hari ini berkaitan dengan sejarah tu ada dalam minda saya sebab zaman saya belajar dulu saya kena menghafal. Maknanya ada peperiksaan untuk subjek untuk subjek pengajian Malaysia lah. Tapi untuk konteks kami pelajar college community ni dia lebih kepada penilaian berterusan. Maknanya pelajar tak perlu menghafal pun. Jadi kadang-kadang sampai satu tahap saya rasa sedih melihat pelajar saya ni rukun negara pun mereka tak tahu bila kita tanya. Jadi saya rasa saya tak pastilah, pada pandangan saya konsep peperiksaan ni mungkin perlu diadakan kembali bagi kami ni ke, ataupun macam manalah supaya pelajar tu sejarah tu bukan saja dalam peperiksaan, dalam kehidupan mereka, bahkan hidup bila ditanya terus boleh jawab. Macam doktor lah, orang tanya apa saja doktor boleh jawab. Dalam minda kita tu ada maklumat tersebut. Tak adalah hanya sekadar waktu belajar ada, lepas tu dah habis tinggal. Betul, Cik Rahmat. Kita hafal itu juga perlu. Tapi kadang-kadang bila ada benda-benda yang kita hafal ada benda yang kita hafal tapi kemudian kita akan lupa cepat. Kenapa kita lupa sesuatu yang kita hafal itu? Sebab kita tidak ada minat berserta pada hafalan itu tadi. Kita hafal hanya semata-mata, kita boleh hafal. Walaupun ada peperiksaan, kita boleh hafal. Lagi 3 hari exam, kita duduk puluh 3 hari ini dah study, hari exam kita muntahkan semua sebab ada hafalan itu. Tapi hafalan itu bersifat disimpan dalam memori jangka pendek. Sebab apa? Memori jangka pendek sebab hati kita, jantung kita atau otak kita dah set bahawa maklumat ini hanya digunakan buat sementara waktu. Dia tidak disertakan dengan minat.
Yang pertama pada saya lah tuan bila kita nak belajar, yang pertama adalah kita timbulkan minat belajar itu untuk belajar. Sebab mempelajari sesuatu tanpa minat, tanpa kesedaran, walaupun kita hafal, hafalan itu akan pudar akhirnya. Saya mengambil contoh diri saya sendiri, bagaimana saya daripada seorang yang tidak minat sejarah pun. Saya masuk belajar hanya untuk mendapatkan segulung ijazah. Saya masuk universiti lambat tuan-tuan. Saya masuk universiti sebagai pelajar, buat kali pertama saya mendaftar universiti umur saya 26 tahun. 26 tahun, ketika kawan-kawan sebaya saya dah kahwin, dah beranak pinak, dah beli kereta, dah beli rumah dah. Umur 26 tahun. Saya barulah mendaftar sebagai pelajar ijazah sarjana muda. 26 tahun. Bila saya masuk, saya nak apa? Saya ada ijazah, dan dengan ijazah tu saya boleh bekerja. Saya tak minat pun ilmu sejarah. Dah lah belajar sejarah pula tu. Mata pelajaran paling boring. Tapi bila masuk, okey, peranan guru di sini. Yang saya kata sangat baik yang mengubah persepsi saya, pandangan saya terhadap ilmu sejarah. Dan saya fikir, rupanya hebatnya sejarah ni. Ya? Kita boleh bercakap apa sahaja, kita boleh bercakap dengan siapa sahaja kalau kita ada pengetahuan tentang sejarah. Sebab kita tahu punca bagi segala masalah ini. Dan bila pensyarah itu sampaikan kepada saya, guru saya itulah, Profesor Adnan Nawang namanya. Saya belajar dengan saya rasa macam timbul minat saya terhadap sejarah, kesedaran saya terhadap sejarah. Dari situ saya mula belajar dalam kelas dan saya belajar sendiri jugalah, kita ambil buku. Itu saya kata, yang kita perlu petik, yang kita perlu trigger anak-anak murid kita, pelajar kita adalah minat terhadap sejarah. Dan peranan kita sebagaimana, berapa banyak persediaan yang kita buat untuk menyedarkan mereka dengan sejarah itu. Sebab apa tuan-tuan yang kita rasa macam budak-budak tak minat sejarah? Sebab mereka melihat sejarah diajar secara konvensional. Apa? Buka buku teks, baca. Dan Cik Rahmat kata tadi, tak hafal sebab sekarang ni penilaian berpanjangan, penilaian berterusan. Kita mungkin boleh buat lah, kalau kita tak boleh buat exam, mungkin kita boleh buat kuis ringkas dalam kelas. Sekarang ni kan ada dia orang buat pakai quizzes, pakai Kahoot kan. Mungkin itu sesuai untuk college community. Sebab semalam ada yang beritahu bahawa college community ni aras kognitifnya agak lebih rendah sebab dia yang kurang menyelah dalam SPM masuk ke college community kan. Jadi kalau mungkin dengan menggunakan item gadget yang ada pada mereka itu, guna Kahoot. Kalau Cik Rahmat kata nak hafal lah, guna Kahoot, guna quizzes begitu, yang itu soalan aneka pilihan apa semua. Mungkin dengan membuat aktiviti itu dalam kelas, kalau kelas 1 jam, 15 minit yang terakhir itu digunakan untuk aktiviti itu, mungkin boleh membantu. Mungkin boleh membantu untuk meningkatkan hafalan. Tapi yang pertama pada saya, berdasarkan pengalaman, bukan saya seorang, saya dan beberapa kawan-kawan saya yang tidak ada minat terhadap sejarah dulu tu, tiba-tiba jadi minat yang sangat mendalam terhadap sejarah apabila kita melihat bahawa sejarah ini sesuatu yang sangat berguna. Bukan sekadar belajar tentang orang mati, peristiwa yang lepas, peristiwa yang tak nampak di mata. Tapi kita faham segala yang berlaku pada hari ini ada sebabnya. Dan untuk kita maju ke depan, kita jangan buat kesilapan yang sama. Jangan buat kesilapan yang sama yang kita belajar dalam sejarah. Kalau kita buat begini, jadi begini. Kita belajar di dalam sejarah ni cause and effect. Sebab dan akibat. Kalau ini bendanya, akibatnya jadi begini. Kalau ini bendanya, benda yang kita buat, jadi akibatnya jadi begini, natijahnya begini. Jadi itulah yang kita perlu terapkan dalam fikiran pelajar-pelajar kita. Memang bukan senang. Tidak semudah apa yang saya cakapkan ini pun. Cabaran untuk tuan-tuan dan perempuan mungkin lebih tinggi daripada saya, lebih besar daripada saya. Sebab saya bercakap dengan pelajar-pelajar universiti. Saya bercakap dengan pelajar-pelajar universiti. Tuan-tuan dan perempuan bercakap dengan pelajar college community. Yang aras kognitifnya itu, pemahamannya berbeza. Sebab itu saya sebenarnya kagum dengan pensyarah-pensyarah, guru-guru yang mengajar dalam kelas-kelas macam college community ini kan. College community ini bukan pelajar-pelajar cemerlang yang masuk ke situ, tetapi guru-gurunya mempunyai peranan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk memberikan kefahaman. Dan juga contohnya, guru-guru yang mengajar di Tadika tu, saya sangat respect pada guru-guru Tadika. Guru-guru di sekolah kita kata sekolah asas tu Allah, di sekolah rendah tu.
prasekolah. Prasekolah. Tu dia. Guru-guru di prasekolah ni semua. Bukan senang Saya bercakap di universiti ni budak-budak dah matang, dah bagus. Senang faham. Kita boleh nak marah pun tidak lah kan. Kalau bagi ayat pedas pun cukup lah. Dah menikam dah hati dia. Budak-budak yang prasekolah ni yang baru nak belajar untuk menguruskan diri. Nak pergi bilik air, cikgu nak bawa. Cikgu nak menerapkan elemen-elemen. Nilai, moral, etika, values. Nilai-nilai baik kepada mereka. Cabaran yang sangat besar. Nak mengajar kenal antara kaum-kaum yang berbeza, agama yang berbeza, budaya yang berbeza, bahasa yang berbeza di sini. Umur 6 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kemudian di kolej-kolej komuniti ini semua. Bukan senang ni. Mengajar di kolej komuniti. Satu lagi kolej-kolej kemahiran. Mengajar sejarah di kolej kemahiran yang budak-budak memang sebenarnya kita tak tahu tentang sejarah. Dia tahu aku nak pasang enjin, buka enjin, nak bersih, nak buat pertukangan, nak buat kimpalan itu. Tapi kita tak ajar sejarah. Jadi peranan itu. Tapi somehow we have to go through that. Kita kena juga melalui itu dan kita kena menjalankan peranan masing-masing. Okey, teruskan sikit lagi rukun negara sebagai alat penyatuan. Lanjutan daripada itu, ini alat penyatu paduan. Semalam kita beritahu, saya pun kata inilah dia matlamat. Cita-cita objektif daripada rukun negara kita. Cita-cita dan objektif daripada rukun negara kita. 5. Kita dah bercakap, tuan-tuan, ini adalah bahagian pertama. Yang kita dah hafal itu bahagian kedua. Bahagian pertama daripada rukun negara ini dia, cita-cita dia. Mencapai perpaduan yang lebih erat. Memelihara cara hidup demokratik. Ketiga, mencipta masyarakat yang adil. Yang keempat, membentuk sikap yang liberal terhadap tradisi budaya. Jangan kita tiba-tiba jadi panik pula dengan perkataan liberal di sini. Liberal di sini bukan liberal agama tu. Ini pernah jadi beberapa tahun yang lepas, tiba-tiba orang duk sebar fitnah pula. Dia kata liberalism disebarkan melalui rukun negara. Tolonglah, jangan sampaikan benda-benda yang salah begitu. Ini perkataan ini dah wujud sejak tahun 1970. Dilancarkan oleh Sultan Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Liberal ni sikap yang bebas. Sikap yang bebas maksudnya kita ni mengiktiraf kepelbagaian kebudayaan yang ada di Malaysia ini. Itu sikap kita. Kemudian yang kelima, membina masyarakat yang progresif guna sains dan teknologi. Ini bahagian pertama daripada rukun negara kita. Bahagian pertama. Cita-cita kita yang kita nak capai. Kemudian baru kita guna. Nak capai cita-cita ni, apa alat dia? Apa yang kita perlu buat? Kita percaya kepada Tuhan. Semua orang ada kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Malaysia ni selesai kalau kita betul-betul meluhurkan perlembagaan kita. Kita memang akan ada ketidakpuasan dalam satu negara, tuan-tuan dan puan. Kita tak akan boleh ada kita memuaskan hati setiap seorang daripada individu itu. Kalau kita ada 32 juta orang, setiap satu daripada 32 juta orang itu berpuas hati dengan apa yang berlaku. Tak akan ada, manusia tak boleh capai keadaan ini. Itu memang mustahil, tidak boleh tercapai. Setiap orang akan ada, aku kurang di sini, aku kurang di sini. Tetapi bagaimana kita hidup dan mengadaptasi diri dengan kekurangan-kekurangan itu dengan melihat bahawa hidup ini bukan individualistik. Hidup ini adalah kolektif. Bukan semua apa yang aku dapat sahaja, apa yang orang lain dapat. Apa yang saya boleh sumbang kepada orang dan apa yang saya boleh dapat daripada sumbangan saya itu kemudian orang berubah dan perubahan itu hasilnya dapat pada kita juga. Jadi that is the how we living together in coexistence. Itu kita hidup bersama dalam satu coexistence kita. Apa yang kita buat akhirnya akan kembali kepada kita, kesan baik atau kesan buruk kita. Okay? Ini benda-bendanya yang negara ini pun kita sebarkan betul-betul. Ni Puan Chung rukun negara kita ni memang ada sebenarnya. Ini teks dia memang yang sebenar-benarnya adalah matlamat. Kalau nak Google dalam internet, Google matlamat rukun negara. Bukan rukun negara sahaja. Kalau rukun negara sahaja, dia akan keluar yang cita-cita 5 prinsip rukun negara itu. Rukun negara. Kalau kita tulis matlamat rukun negara, baru dia akan keluar yang ini. Dan saya ada dokumen yang lengkap dengan penjelasan setiap satu ini yang dikeluarkan pada tahun 1970. Itu
sebab saya memang pengkaji sejarah kan, ahli sejarah, jadi saya ada dokumen yang lengkap lah tentang bagaimana dibincangkan tentang rukun negara ni semua. Baik, rukun negara ni sekadar pengetahuan. Kalau Koko nak bagi tahu pada student anda semua, rukun negara ni tercipta dalam satu perkataan yang saya highlightkan dalam ruangan chat itu. Rukun negara. 1970 dia diumumkan sebagai satu perkataan, rukun negara sahaja. Bukan dua perkataan, rukun negara. Kata nama khas, rukun negara. Tapi kemudiannya orang bahasa lah, orang bahasa dia rasa macam tak boleh kena dua perkataan rukun negara dipisahkan, tapi tidak bagi apa-apa impact lah, tak ada kesan pun. Cuma saya nak berkongsi untuk maklumat tuan-tuan dan puan semua. Okey. Jadi ini dia apa masalah kita? Apa masalah yang kita ada? Jadi kita dalam pada kita nak mencapai penyatu perpaduan semua kita kita tidak boleh menyapu segala masalah kita masuk bawah kapet dan kita kata oh sampah tak ada, bersih. Sampahnya ada, kita sembunyikan di bawah kapet itu. Dan dia akan keluar. Dan dia akan membusuk. Dan akan menimbulkan keselesaan, akan mengancam kesihatan kita sebab sampah ada di bawah itu. Kita sembunyikan. Kita bukan membersihkan dan membuangnya. Tidak. Itu masalah kita. Kebanyakan orang yang duduk dalam keadaan yang dia boleh ada kuasa untuk menyelesaikan masalah ini, dia tidak mahu mendengar masalah. Ramai. Superior kita kan, saya dan tuan-tuan dan puan semua, mungkin orang besar daripada kita, pentadbir, dia bila kita sebut, dia kata, saya tak nak dengar masalah. Saya tak nak dengar masalah. Kalau you tak nak dengar masalah, macam mana you tahu untuk memperbaiki benda itu? Puncanya. Masalah bermaksud punca. Sejarah dia mencari punca. Ada punca ini, punca A, B, C. Kalau punca penyakit tak tahu macam mana nak ubati. Kalau punca api tak tahu macam mana nak dipadamkan. Kalau api itu puncanya, kalau minyak lain cara padamnya. Kalau bahan-bahan bakar macam kayu lain cara padamnya. Kalau gas lain cara padamnya. Kan? Begitulah, itulah masalah puncanya. Kita kena tahu sebab kalau kita tahu punca baru kita tahu cara nak padam, cara kita nak atasi, cara kita nak ubati. So, kita dah tahu kalau dalam masalah perpaduan kita, ini masalahnya. Antaranya ialah bahasa. Lama kita ada bincang tentang bahasa kebangsaan kan. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan mengatakan tentang bahasa kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, menariknya dalam perlembagaan kita 183 perkara hanya sekali sahaja dalam perlembagaan itu disebut tentang kebangsaan. Atau dalam perlembagaan bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris disebut national. Dia menceritakan tentang sebenarnya the notion of nation building. Satu keinginan, satu impian, satu tanggapan untuk membina bangsa itu diletakkan di mana? Dalam bahasa kita. Sebab itu dikata national language, bahasa kebangsaan. Sekali je digunakan ketika bahasa, ketika lain langsung dia tak guna. Ketika bincang tentang keistimewaan orang Melayu, dia gunakan orang. The Malays atau dalam bahasa Melayu, orang Melayu. Dia guna orang, dia bukan kata kaum atau bangsa, bukan. Perlembagaan menggunakan perkataan orang, tapi dalam bahasa. Inilah dia maksudnya, kalau kita nak bentuk negara bangsa, kalau kita nak kata semua orang bangsa Malaysia, prasyaratnya apa? Semua orang menguasai satu bahasa yang menjadi penghubung kepada bangsa ini. Jadi apa dia? Itulah dia bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang menjadi bahasa bagi penghubung antara kita ni. Jadi masalah kita apa? Ada orang yang tidak boleh mengiktiraf, bukan mengiktiraf, tidak boleh menerima sepenuh hati bahasa ini. Dia rasa macam satu rasa keterpaksaan untuk menerima bahasa kebangsaan kita ni. Jadi kita perlu mengubah mentaliti kita semua. 3 minit apa dah? Okey. Kita perlu mengubah mentaliti kita dan anak-anak murid kita, pelajar-pelajar kita
supaya menerima bahasa kebangsaan ini. Berbangga dengan bahasa kebangsaan. Bahasa adalah identiti kita. Bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Tanpa jiwa, bangsa akan mati. Bangsa akan mati. Tidak ada jati diri, tidak ada kebanggaan terhadap identiti diri. Kemana-mana kita pergi pun kita bawa bahasa kita. Macam semalam kita bagi tahu, bahasa yang lain kita belajar, bahasa yang lain kita perkuatkan, perteguhkan. Tapi yang kita martabatkan satu bahasa kita. Iaitu bahasa kebangsaan kita. Okey. Yang kedua, agama. Masalah itu, bahas agama dan dia ada hubung kait dengan kepelbagaian etnik ini, dia berpunca daripada li ta'arafu itu tadi tak ada. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, apabila Tuhan kata kepelbagaian kamu itu, kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak itu untuk saling mengenal. Jadi sebab usaha kita untuk saling kenal, mengenali antara satu sama lain itu kurang. Bukan tak ada langsung, kurang. Berapa ramai daripada kita yang mempunyai kawan-kawan. Termasuk soalan itu kepada saya juga. Berapa ramai daripada kita yang punya kawan daripada pelbagai latar budaya, kaum, agama yang berbeza daripada kita. Padahal kita dah hidup bersama-sama dah ratusan tahun dah. Ratusan tahun bukan baru. Kalau kita ikut selepas Merdeka 57 dah 67 tahun dah. Tapi masih lagi kita agak keberatan untuk ada kawan-kawan baik yang daripada kaum-kaum yang berbeza, agama-agama yang berbeza. Jadi itulah dia. Sebab apa? Kita tidak ada. Hello? Jangan doktor. Okey. Itu masalahnya lah antara kepelbagaian agama dan kepelbagaian etnik. Etnik itu yang berbeza menyebabkan kita tidak faham. Kemudian wilayah, bukan sahaja kita ada masalah dari segi kepelbagaian etnik, agama ni semua, tapi wilayah juga. Tadi macam contoh Johor kan. Satu entiti baru. Dia tumbuhkan bangsa Johor. Sebab dia rasa berbangga dengan negeri Johor itu. Sebelum ini kita ada, bukan sebelum ini sampai sekarang pun kita persefahaman kita antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur, antara Malaya, orang Borneo, Sabah Sarawak sebut sini adalah Malaya atau Kuala Lumpur lah. Antara orang Sabah Sarawak dengan Kuala Lumpur ni, Kuala Lumpur meliputi semua lah. Pun masih lagi ada pandangan-pandangan yang sinis, pandangan-pandangan yang tak sedap didengar di telinga. Kalau kita tengok dalam media-media sosial, kita nampak, okey, bagaimana ada orang yang mengatakan, okey, Malaya penipu, Malaya ambil rampas kekayaan kami, harta kami, itu ini. Kemudian orang dari Malaya pula tanya, korang masih hidup di atas pokok ke, katanya. Ini sebab apa? Sebab masih lagi tak faham, masih lagi tak tahu, tidak ada pendedahan. Jadi perbezaan ini juga menyebabkan kita masih lagi bergaduh. Sudahlah bergaduh. Tidak faham tentang kepelbagaian budaya, agama, bahasa ini. Wilayah dengan identiti masing-masing itu juga bergaduh juga lagi. Juga masih. Jadi ini yang benda-benda yang kita kena atasi. Yang kelima. Ini masalah yang terbaru. Yang terkini. Yang berada di hadapan kita, di kiri kanan kita, di tangan kita. Media. Kenapa di tangan kita hari ini walaupun RTM ke, berita ke, buletin utama, Astro Awani pun semuanya boleh berada di tangan kita, di telapak tangan kita, di atas telefon kita. Media sosial khususnya. Tuan-tuan, berbanding 20 tahun dulu, saya percaya mungkin ramai di sini umur 30-an, atas, umur 30-an apa semua, kita tahu 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun dulu kita tidak ada masalah tentang everyone can say anything he wants. Now everyone can write anything. Macam Asia, now everyone can fly. Sekarang now everyone can speak. Dengan apa? Setiap seorang daripada kita berpotensi untuk menjadi selebriti. Setiap seorang daripada kita berpotensi untuk menjadi pembaca berita, menjadi pelakon, menjadi penyebar maklumat. Setiap seorang daripada kita berpotensi kalau kita nak. Sebab apa? Kita rakam video TikTok 3 minit, kita pun viralkan. Kita
menulis dalam Facebook, kita viral dari tulisan kita. Kita menulis dalam Twitter, kita letak gambar dalam Instagram. Ya. Semua itu membantu kita. Tak perlu lagi TV3, Astro Awani, RPM, tak perlu dah. Malah kita tengok influencer, pempengaruh di media sosial ada yang mendapat bayaran lebih tinggi daripada selebriti di TV. Ya? Di TV. Masuk sekarang ni semua orang boleh jadi apa yang dia nak. Dan ini menjadi satu masalah yang besar. Sebab setiap orang bercakap dan bila dia bercakap, dia letakkan di tanggal kepala dia, otak tu dia letak sebelah bila dia main media sosial. Ya? Mungkin agak kasar bunyinya, tapi inilah yang berlaku. Ramai orang yang akan turn off the switch itu. Dia switch off otak dia sekejap ketika dia main media sosial, ketika dia menulis di Facebook, ketika dia menulis di Twitter, ketika menyebarkan WhatsApp. Menyebarkan apa? Dapat satu hal, satu benda dia tak tahu betul tak betul, disebarkan. Yang pertama, yang penting ialah saya menyebarkan apa yang saya dapat. Tuan-tuan, Nabi laknat benda ni ya. Nabi laknat itu, dia kata ada seseorang yang menyebarkan sesuatu yang apa sahaja yang dia terimanya. Cukuplah dia kata. Itu pun dah jadi satu laknat pada dia. Dia tak tahu dusta ke ataupun betul berita itu. Tetapi kerja dia adalah menyebarkan. Apa yang dia dapat tanpa ada usul periksa. Ini cabaran kita. Yang keenam, pendidikan. Sistem pendidikan kita dah tahu. Sistem pendidikan kita ada pelbagai aliran sekolah itu. Itu pun dah jadi satu masalah dah. Ya. Kemudian dalam masalah yang sedia ada itu ditambah pula masalah-masalah baru. Apa dia? Masalah guru yang tidak mencukupi, masalah silibus yang berat, masalah pentadbiran. Masalah pentadbir yang biasanya hanyalah kita kata top down, bersifat top down. Bagi arahan cikgu, buat. Bagi arahan pensyarah, buat. Bukan bersifat bottom up, mendengar pandangan daripada kita, naik ke atas, kemudian baru dasar digubal, turun balik ke bawah. Kita kena akui bahawa itu adalah masalah kita dan itu kemudian yang menyebabkan kita juga, tu dia. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa bila disebarkan apa sahaja yang dia dengar. Dia tak tabayun lah, tak fikir apa dah. Tak fikir, tidak teliti, tidak seorang sendiri apa pun tak buat. Janji yang pertama sekarang ni aku nak menyebarkan dulu sebab aku tengah marah. Dan kita sedang menyebarkan kerosakan di bentangan kita ni. Setiap daripada kita itu akan ditanggungjawabkan dan akan disoal. Saya bercakap peringatan kepada diri saya dan nasihat bersama-sama untuk kita semua. Kemudian yang last ialah ketujuh, jurang generasi. Jurang generasi, ya kita berada generasi yang berbeza, generasi X, Y, Z, Alpha, segalanya. Cara fikir kita berbeza dengan setiap generasi yang kita temu ni. Cara saya dengan cara tuan, mungkin tuan-tuan dan perempuan yang ada di sini mungkin umur ada yang 20-an. Saya dah 40 dah, 40 lebih. Jadi mungkin kita berbeza. Cara kita berfikir, cara kita menanggapi permasalahan. Antara tuan-tuan dengan pelajar tuan-tuan berbeza. Antara saya dengan pelajar kita berbeza. Cara kita melihat suatu isu itu berbeza. Kita fikir panjang. Kalau aku cakap, nanti benda tu akan jadi masalah. Budak-budak muda tidak. Dia tahu dia meluahkan segala isi hati dia dalam media sosial. Kita tidak, mungkin kita akan berfikir panjang. Impact dia, kita akan berfikir tentang impact. So itu semua jurang generasi. Bagaimana kita nak merapatkan dan memberikan kefahaman kepada setiap generasi yang berbeza ini. Itu juga merupakan cabaran bagi kita. Okay. Apa solusi? Ini semualah solusinya adalah keterbalikan daripadanya lah pendidikannya, bahasa kebangsaan seperti mana kita sebut, aktiviti nasional. Kita perlu banyakkan aktiviti nasional hidup. Maksudnya kita ada aktiviti yang kita boleh sertai bersama-sama. Antaranya hari kemerdekaan, sambut hari kemerdekaan, sambut hari kebangsaan. Itu semua adalah aktiviti nasional yang perlu disemarakkan. Dan saya baru cadangkan kepada pihak yang berkaitan bahawa sambutan hari kemerdekaan kita, sambutan hari kebangsaan kita hendaklah mempromosikan para pejuang kemerdekaan yang bergelut, berjuang, berperang, menggadai nyawa, harta benda. Bukannya semata-mata gambar Perdana Menteri yang betul-betul ada terlibat dalam perjuangan ini yang secara langsung
Tunku Abdul Rahman, Tun Razak. Selain daripada itu, tidak ada penglibatan secara langsung dalam proses pembentukan proses kemerdekaan dan proses pembentukan Malaysia. Tidak ada yang peranan secara langsung. Jadi yang ada adalah peran yang lain-lain itu. Ini dari awal, Datuk Sanggurnya, Maharaja Lela, Mak Gilau, Datuk Bahaman, Tuk Janggut, Syarif Masyahur, Rentak, Antanom, segala itu yang perlu dipopularkan itu. Mereka ini merentasi parti politik. Merentasi parti politik. Mereka adalah simbol kepada perjuangan. Yang perlu diketengahkan itu adalah orang begini. Para tokoh-tokoh begini. Baik. Kemudian media perlu diperbaiki, media kerajaan perlu memainkan peranan, itu adalah usaha daripada kerajaan. Kalau kita, dalam konteks kita adalah media sosial, telah mengekang diri kita untuk menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita yang belum sahih kebenarannya, dan jangan menyebarkan kebencian. Kerana natijah daripada kebencian, tuan-tuan dan puan, akhirnya akan terjelepuk di atas kepala kita. Akan jatuh menipu di atas kepala kita, kepala anak-anak kita. Apabila kebencian yang kita sebarkan, permusuhan yang kita sebarkan, fitnah yang kita sebarkan tanpa usul periksa. Tadi hadis disebut tadi cukuplah seorang itu dianggap berdusta apabila dia menyebarkan semua yang didengar. Aku dapat ni, betul ke ni kita? Masa dia cakap betul kan tu, tangan dah tekan forward dah. Jadi Nabi kata berdusta. Orang yang berdusta ni memang dilaknat lah, orang yang berdusta ni. Berdosa lah. Baik. Kemudian peranan institusi beraja, bagaimana kita perlu promosikan bahawa keberadaan institusi beraja ini menjadi pengimbang antara kuasa politik dengan keperluan dan kepentingan rakyat. Kemudian peranan parlimen ada kaitan dengan perlembagaan. Jadi parlimen tu 3 unsur lah. 3 unsur, iaitu seperti yang kita kata YDPA, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi ahli-ahli politik juga mempunyai saham mereka dalam hal ini. Alright. Ini semalam sudah dibincangkan berkaitan dengan perlembagaan, pemahaman kita terhadap perlembagaan ini. Perkara satu saya tambah di sini, perkara satu, iaitu kan. Ini yang hal wilayah tadi tu. Hal wilayah, perkara satu ini ialah negara ini namanya Malaysia. Dan negeri-negerinya disenaraikan di bawah. Jadi kita kena faham. Itu ini dalam konteks wilayah. Tapi dah dipindah baru-baru ni. Perkara 3, Islam. Perkara 8, kesamarataan 32 hingga 40 yang di Pertuan Agong. Perkara 152, bahasa. 153, kedudukan istimewa orang Melayu dan Buddha. Tapi pastikan anda baca sampai habis setiap perkara ini. Bukan main petik-petik di atas je kemudian kita kata tidak adil, ini tidak adil, ini tidak tidak ada, ini zalim. Sebab dia hanya menjaga kepentingan satu-satu, tidak. Baca sampai habis. Alright. Kemudian untuk perpaduan kita juga perlu ada identiti. Dan identiti merupakan simbol-simbol negara kita. Apa bendera identiti kita? Bendera Malaysia. Bendera Malaysia, sekarang ni bulan kemerdekaan kita kibarkan bendera Malaysia misalnya. Kibarkan bendera tidak ada kaitan dengan politik, tidak ada kaitan dengan kerajaan. Ini adalah cinta kita kepada negara. Dia bukan tidak ada kaitan dengan cinta kita ni penyokong kerajaan mana ke, parti mana kan, tak ada. Sebenarnya itu adalah lambang cinta kita kepada negara kita. Dan bendera bagi orang Islam, bendera juga ada peranan dia. Dalam perang, dalam sejarah Islam, panji-panji dibawa. Panji itu bendera lah, panji-panji dibawa. Dan seorang akan ditugaskan untuk memegang dan memastikan supaya panji-panji bendera itu tidak jatuh, tidak diapa-apakan, tidak dimusnahkan oleh pihak musuh. Begitulah penghormatan kita, sebab itu adalah lambang, simbol bagi kita. Sebab itu bila kita pergi keluar negara, masa saya belajar di luar negara 4 tahun dulu, setiap kali nampak je bendera Malaysia, rasa lain macam. Hati tu rasa macam rindunya kepada negara kita. Rasa masa itu kita tak tengok dah kaum apa, agama yang berbeza, tak apa. Selagi mana dia itu memakai bendera di kepalanya, di topinya, di bajunya, atau bendera berkibar di mana-mana, kita rasa ini kita berkongsi identiti yang sama. Ini negara aku. Tanah tumpah, kita kata. Tanah tumpahnya darah kita. Jadi ini adalah lambang kita. Kemudian jatah negara kita, kita ada haiwan, lambang-lambang yang contohnya harimau Malaya, kita ada burung kenyalang, ada bunga raya. Semua itu adalah untuk apa tujuan lambang-lambang ini dicipta? Supaya semua orang
boleh merasakan kita berkongsi identiti yang sama. Ya. Itu soalnya. Kita nak sebanyak mana identiti yang kita ada, kita nak kongsi. Makanan misalnya, kita berkongsi identiti. Secara umum, semua orang makan roti canai, semua orang makan nasi lemak, semua orang makan kuih tiaw, semua orang makan yong tahu. Secara umumnya. Ya. Ini adalah makanan yang menjadi identiti kepada negara kita. Jadi identiti inilah yang menyatukan kita di luar daripada hal-hal, masalah-masalah yang ada pada kita. Jadi kita kena cipta dan kita kena hargai identiti kita ni. Dan rukun negara lah, itu prinsip rukun negara. Okey. Baik. Sekali lagi ya, diulang tadi surah Hujurat tadi. Saya kata sebab saya memang sangat suka untuk mengerti ayat ni ya. Iaitu dita'arafu itu adalah asas lagi pembinaan negara kita. Okay, pembinaan bangsa perlu didahulukan sebelum pembinaan material. Kalau kita nak bina material, kita nak bina bangunan tinggi, kita nak bina itu yang terbesar, terpanjang, tertinggi, teritu, terini. Kalau manusianya tidak dibina, akhlaknya tak ada, adabnya tak ada, nilainya tak ada, moralnya tak ada, etikanya tak ada, persefahaman antara kaumnya tidak ada, antara agamanya, antara satu manusia dengan satu manusia tak ada, kita akan gagal. Percayalah, kita akan membina satu negara yang sangat rapuh. Sangat rapuh. Kita akan boleh jatuh. Boleh musnah bila-bila masa sahaja sebab kita sendiri akan berprejudis dan kita akan cuba untuk mengkhianati sesama kita. Saya pun tak tahulah di mana untungnya untuk kita menyebarkan kebencian terhadap sesama kita ni. Terhadap kaum yang berbeza, etnik yang berbeza, agama yang berbeza. Sedangkan kita sudah hidup bersama-sama puluhan tahun dan menjadi peranan kita bersama-sama untuk mengubah perkara ini. Okay, biduk berlalu, kiambang bertaut. Ini sepatutnya yang menjadi prinsip kita. Kepada yang mungkin tak faham, biduk berlalu, kiambang bertaut itu, biduk tu macam sampan kecil yang dia lalu kan. Kiambang, pokok-pokok kiambang tu, dia mula-mula akan merambat ke tepi. Kemudian bila biduk tu dah berlalu, kiambang tu semua, bunga ke pokok kiambang tu dia akan bertaut semula. Maksudnya kalau ada apa-apa yang mengancam atau mengurangkan penyatupaduan kita, menimbulkan prejudis kita, biarlah benda itu bersifat sementara. Sebab kita ada banyak persamaan yang lain lagi. Kalau sesama Islam ni, sama Muslim ni, kita ada banyak persamaan. Kita menyembah Tuhan yang sama, menghadap kiblat yang sama, baca Quran yang sama, ada Nabi yang sama, malaikat yang sama, kita percaya akidah yang sama. Tiba-tiba kita berpecah hanya kerana satu soal politik misalnya. Ataupun dalam konteks kaum yang lebih luas, dalam konteks Malaysia, perpaduan Malaysia, kita tinggal dalam negara yang sama, kita bercakap dalam negara yang, kita bercakap dalam bahasa yang sama, kita berkongsi sejarah yang sama, kita berkongsi pengalaman-pengalaman yang sama, masa depan yang sama. Tiba-tiba hanya kerana sedikit perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung pun dengan, contohlah bila berlaku kemalangan, kita baca bila berlaku kemalangan antara kaum yang berbeza, agama yang berbeza, dalam media sosial, media perdana tak ada, media sosial cenderung untuk menyebarkan dan melihat itu daripada kacamata perkauman, perbezaan itu. Ini dia kata sebenarnya benda-benda ini bersifat sementara saja. Biduk berlalu, kiambang biarlah bertaut semula. Kiambang biar bertaut semula dan kita hidup sebagai warga Malaysia. Negara kita, kitalah yang menjaganya. Ini semua adalah tanah kita, tanah tumpah darah kita dan peranan setiap daripada kita untuk menjaga keamanan dan kestabilan dia. Biar putih tulang, jangan kita berputih mata. Sebab bila kita bergaduh, kita belajar daripada sejarah-sejarah yang lampau, salah satu sebab kejatuhan tamadun-tamadun, kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, khilafah Turki Uthmaniyah jatuh bukan disebabkan oleh British yang menyerangnya, tetapi dijatuh disebabkan oleh perseteruan, permusuhan, masalah dalaman yang ada dalam negara itu. Jatuhnya Melaka disebabkan oleh perseteruan dan pengkhianatan yang berlaku di dalamnya. Jatuhnya tamadun-tamadun itu disebabkan oleh kereputan dan kerapuhan yang berlaku dalam negara itu. Jangan kita sampai kita, Malaysia ini antara negara yang paling makmur, paling bahagia, paling aman dalam dunia ni. Tapi sejak kebelakangan ini
politik memecah belahkan kita. Sebab kita tiba-tiba jadi hilang akal sekejap bila kita berada dalam kancah politik, supaya benda-benda ini kita tinggalkan perlahan-lahan, dan kita kembalilah. Peranan itu lebih besar terletak di atas batu jemala kita atau pundak kita, untuk memperbaiki masalah ini. Saya kira mungkin dekat ini pembentangan kita untuk sesi ini. Alright. Terima kasih.